Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini keputusan terkini paling mengejutkan pastinya kepada uh, Malaysia dan juga Najib. Mahkamah perintah kerajaan Razak Baginda bayar 9 juta ringgit kepada keluarga Altantuya. Mahkamah Tinggi hari ini memerintahkan kerajaan Malaysia dan penganalisis politik Abdul Razak Baginda untuk membayar lebih 9 juta kepada wanita warga Mongolia Altantuya Seribu. Menurut laporan media, pembayaran itu termasuk faedah perlu dibuat dalam tempoh 30 hari ke dalam akaun peguam keluarga Seribu, Karpal Singh & Co. Pesuruhjaya Kehakiman M. Sumati juga mengarahkan kerajaan dan Abdul Razak membayar kos RM25,000 kepada Seribu. Bagaimanapun, Mahkamah Tinggi membenarkan permohonan lisan untuk penangguhan perintah terbabit. Sebelum ini, keluarga model Mongolia itu memfailkan notis kebankrapan terhadap Abdul Razak Baginda selepas penganalisis politik itu gagal membayar ganti rugi termasuk faedah lebih 9.24 juta ringgit kepada keluarga berkenan seperti yang diputuskan Mahkamah Tinggi pada tahun 2022. Altantuya dilaporkan berperanan sebagai penterjemah dalam proses rundingan penjualan kapal selam oleh sebuah syarikat pembekal senjata dari Perancis DNS kepada kerajaan Malaysia. Wanita itu kemudian didakwa dibunuh oleh dua pengawal peribadi Datuk Seri Najib Razak yang ketika itu timbalan Perdana Menteri pada tahun 18 Oktober tahun 2006. Berikutan itu, dua anggota unit tindakan khas UTK iaitu Kopral Sirul Azhar dan Chief Inspector Azilah ditangkap sebelum didakwa Mahkamah Tinggi Shah Alam kerana membunuh Altantuya pada November 2006. Pada 4 Jun 2007, keluarga model itu memfailkan saman 100 juta ringgit terhadap Azilah Hadri, Sirul Azhar, Abdul Razak dan kerajaan. Dalam penyataan tuntutan mereka, keluarga Altantuya berkata kematian model itu mengakibatkan mereka mengalami kejutan mental dan trauma psikologi dan menuntut pampasan serta ganti rugi teladan dan teruk. Saudara-saudara sekalian, keputusan ini pastinya menggemparkan kita semua. Persoalannya ialah bagaimana harus semua ini berakhir. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Perikatan Nasional belum habis mengigau. Wah, itu isu yang kita akan ulas pada petang ini. Bayangan pilihan raya mengejut menjelang hujung tahun bersandarkan rancangan eksploitasi dua isu besar. Sejak menang undi percaya bagi mengesahkan keabsahannya sebagai Perdana Menteri dalam sidang Parlimen pertama, selepas PRU15 pada 20 Disember tahun 2022, agak-agak berapa kali Anwar Ibrahim mencabar pembangkang, membawa undi tidak percaya terhadapnya. Entah, tak terbilang banyak rasanya. Kerapnya Perikatan Nasional PN berdrama mengancam untuk menjatuhkannya dari tampuk kuasa juga dah tak terhitung hingga Anwar menggelar mereka pihak yang tidak terhenti-henti mengigau selepas 2 tahun kerajaan perpaduan dengan restu yang di Pertuan Agong ke-16 terbentuk. Anehnya, mereka tidak pula serik-serik. Undi percaya terhadap Anwar Ibrahim 26 bulan lalu itu diluluskan dengan persetujuan suara majoriti tanpa Perikatan Nasional meminta supaya undian belah bahagi dilakukan. Menolak kononnya keabsahan sokongan terhadap Anwar Ibrahim sebagai mencurigakan. Di samping menelanjangi pengerusi Perikatan Nasional PN, Muhyiddin Yassin sebagai berbohong, kononnya mempunyai sokongan 115 ahli Dewan Rakyat,
Hakikatnya jelas ketika itu bahwa gabungan pembangkang hanya mendapat sokongan 74 ahli. Sokongan 147 ahli Dewan Rakyat, ahli Parlimen Muka Hanafi Hajar Taib hanya hadir selepas undian, atau majoriti 2/3 sokongan kepada kerajaan perpaduan adalah fakta dan bukan auta. Apakah pembangkang dapat disenyapkan? Tidak sama sekali dengan pelbagai dakwaan baharu ditimbulkan. Kalaupun bukan realiti, ia syarat dengan imajinasi. Mengulangi cabarannya pada 14 Mei tahun 2023 dan sekali lagi pada 30 Julai 2023, kali ini Anwar memberi jaminan usul undi tidak percaya ke atas dirinya tidak akan ditolak jika dikemukakan kepada Speaker Dewan Rakyat dengan janji berikut. PAS bersatu kalau ada undi bawa usul, bawa. Saya tidak sekat. Saya bukan macam Muhyiddin Yassin. Bila ada usul umum darurat, kata Anwar Ibrahim. Kemudian, Perdana Menteri sekali lagi melontarkan cabaran pada 11 Januari tahun 2024. Menyusuli dakwaan Ketua Pengarah Pilihan Raya PN Sanusi Maknur bahawa Perikatan Nasional sudah mempunyai jumlah akuan bersumpah yang mencukupi untuk menumbangkan kerajaan. Sesuatu yang disokong penulis blog Raja Petra Kamarudin yang menyebut sekitar 120 SD. Dah lama kita tunggu usul tidak percaya, dah setahun. Hari-hari kita tunggu, tetapi tak ada. Jadi kita tak ada fikir apa-apa. Saya tidak fikir mereka ada kekuatan untuk bawa SD selain propaganda untuk menipu penyokong supaya tak hilang semangat. Sekarang dah terbukti. Semua itu sekadar politik cemas dalam kalangan mereka yang kehilangan modal, katanya. Reda seketika kira-kira 8 bulan, Anwar sekali lagi mencabar pembangkang untuk membawa usul undi tidak percaya terhadapnya pada 20 September tahun 2024 sambil memperlekehkan pembangkang supaya mengikut undang-undang dan bukan hanya bermain sentimen dan bersorak, mahukannya turun. Ada 30 orang suruh Anwar turun daripada jawatan Perdana Menteri. Dia ingat negara ini tiada peraturan, tak ikut hukum, tiada sistem parlimen. Kalau nak suruh turun, sila bawa usul undi tidak percaya pada sidang Dewan Rakyat Oktober ini. Kalau usul itu lambat sekalipun, saya luluskan, katanya ketika berucap dalam Himpunan Keadilan Suara Rakyat Suara Keramat di Ibu Negara. Dan seakan-akan menepati kitarannya kira-kira 6 hingga 8 bulan setiap kali, PN kembali mengigau lagi apabila Muhyiddin selaku Presiden Bersatu mengarahkan jentera parti itu digerakkan segera bagi menghadapi kemungkinan PRU mengejut hujung tahun ini di sebalik penggal pentadbiran kerajaan perpaduan hanya akan tamat pada tahun 2027. Sekurang-kurangnya 4 penyokong kerajaan, Sarizan Johan Bangi, Bung Mukhtar Radin Kimna Batangan, Azli Yusuf Shah Alam, dan R. Yuni Segawaran Segamat, menepisnya sebagai omong kosong semata-mata kerana tiada keperluan mendesak untuk ia diadakan selain ia tidak lebih daripada provokasi politik. Saya kira bersatu sekarang ini dalam keadaan lemah dan mungkin ini cara nak kuatkan jentera yang lesu, kata Azli sambil Yunis Wagaran menokok. Bersatu sengaja mengeluarkan kenyataan itu bagi mengalihkan isu perpecahan dalam parti. Dalam pada itu, mungkin tidak tepat untuk hanya memperlekeh kejutan dicanangkan oleh Bersatu pada ketika mereka melihat ada 2 isu besar yang boleh dieksploitasi untuk menimbulkan keresahan terhadap kenaikan kos sara hidup yang tidak berhenti-henti dicanangkan mereka sebagai menyusahkan lagi rakyat. Sama seperti modal kempen PN menuju PRK Sungai Bakap pada 6 Julai 2024, apabila penyasaran semula subsidi diesel membawa limpahan kesusahan, pelarasan subsidi RON 95 yang dijangkakan pelaksanaannya pada Julai atau Oktober nanti
adalah lubuk untuk mereka menaguk di air keruh. Selain itu, di sebalik jaminan Anwar bahwa 85 isi rumah akan terus mendapat subsidi dalam sebarang kenaikan tarif elektrik pada separuh kedua 2025, pembangkang pastinya akan memanfaatkannya untuk menimbulkan persepsi berlawanan. Mereka sudah melakukannya ketika kempen PRK Nenggiri pada 17 Ogos 2024 dan tiada apa yang boleh menghalang pembangkang daripada mengapi-apikan kemarahan rakyat terhadap kesan kos perkhidmatan dan harga barang yang perlu diserap sektor industri. Itu belum lagi dikira ketamakan peniaga yang menantikan sekecil-kecil alasan untuk menaikkan harga. Sama seperti rasionalisasi subsidi diesel yang sepatutnya tidak menjejaskan mereka. Seperti kata Anwar sebelum ini, pembangkang tidak henti-henti menggunakan naratif yang menentang usaha dan kejayaan kerajaan perpaduan. Apalagi yang tidak kena. Dalam ceramah mereka semua tak kena. Mereka kata ekonomi kita hancur padahal ringgit kita sedang mengukuh. Pembangkang mungkin terus mengigau, tetapi kerajaan juga harus sentiasa beringat untuk tidak terus dibuai mimpi indah. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda.